Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Selamat duduk di rumah. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga dalam musim-musim COVID-19, dalam musim-musim perintah darurat dan juga PKP di seluruh negara, ya saudara. Apa khabar saudara Syah Ibrahim? Berakhir derita ni, lawanya gambar-gambar dikirim oleh berakhir derita. Mustafa Ilyas, saudara Samsul Anwar, Harimau Berantai, Waalaikumsalam, Empat Tulang Kering, Halimah Musroh, Setia Solution, Azrul, Said Baharudin, Nur Azwa, Ismail Abu Hassan, Ibrahim Cik Muda, Fau Gah, Haji Azhar, Abdul Manap, Waalaikumsalam, Rosna Abdul, apa khabar Rubidin? Bersama dengan pasangannya, doa saya sentiasa mengiringi Puan Ali Abdul Latif, Kifi bin Langgi, terlaju, Hishamuddin Ishak, Effendi Lutan, Amaluddin Sagi, Alek Hafiz, Markim Kamakama Ismail, Razali Osman, Zaini Sawi, Sam Semawang, Sulaiman Hassan, ekor lama tak nampak, lambat ekor sampai. Aid Bogi, Zawira Abdul Rahim, Joka Azhar, ya Sir Sulaiman. You are there, I know you are there. Apa khabar Raja Kamal, Raja Bazian, Okeku, Muzawahir Zilman, Rusdi Mamat, Mat Fauzi Buang, Alex Hafiz, Ediksi Diksi, terima kasih sahabat malam bersama saya, Latif Abdul, Amir Dollah, Arif Muluk, Khair Osman, Abu Khalid, Aladin Samin, Mat Otai Harun, Waalaikumsalam. Terima kasih atas doa itu, Saudara Osman Kamarudin, Samsul Bahari, Masran Iskandar, Muhammad Safian Kamarudin, Rahan Wanci. Terima kasih pada saudara semua yang saya perlukan daripada saudara, respon daripada saudara. Ya, Pak Rosni. Pak Rosni ditanya malam ni pencerahan panas ke? Panas sejuk terpulang. Yang saya perlukan adalah like. Saya akan sentiasa menyantuni, memberi pencerahan kepada teman-teman yang tak sempat saya santuni seorang demi seorang. Norlela, Amir Bos, Muhammad Ali Arifin. Saya mohon maaf dan saya akan santun selepas usai. Saudara Taram Shah Saleh daripada Muar, dan beliau bikin salam pada teman-teman yang lain. Podcast Zul, Pukman, Ramli Amin, Amir Bos. Okey saudara. Hari ini COVID-19, laporan COVID-19 tanggal 21 Januari 2021 di abad 21. Hari ini 21 bulan 1 tahun 2021 abad 21. Ya. Kes baru hari ini nampak gayanya masih lagi berlegar pada 3,170. Menjadikan jumlah terkumpul sudah naik 172,549 dengan mengundang 12 kematian. Jadi jumlah kematian sudah 642. Sabah masih lagi berlegar pada angka 401. Semalam 406, turun 5, 401. Labuan naik semalam 1, hari ini 32. Di Sarawak turun semalam 203, hari ini 132. Kedah, Wak Cik Oi naik lagi. Semalam 142, hari ini 156. Sebelum tu 114. Pulau Pinang juga tak ceroy lah, saudara saja. Semalam 124, hari ini 171. Begitu juga di Perak. Oi, warga Perak, yup. Raban Tebin mereka, yup. Hari ini 245. Jumlah di Perak dah 5,031, yup. Razali Samad, terima kasih. Banyak gambar like tu. Yang saya perlukan like saja. Lain tak ada. Saudara, dan share supaya kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Setiap kali saya memberi pencerahan, mat pian kasih panas. Panas sejuk terpulang pada saudara. Ya, saya cuma memberi pencerahan. Di Selangor, alhamdulillah turun. Tapi turun pun 545. Hari ini 545. Semalam 1,391. Jumlahnya 51,181. Di Kuala Lumpur pula naik. Semalam 513, hari ini 576. Di Putrajaya juga naik, meningkat. Semalam 23, hari ini 33. Di Negeri Sembilan turun. Semalam 176, hari ini 102.
Di Melaka juga Alhamdulillah, saudara Rosli Lendu semalam 132, hari ini 106. Di Johor juga turun, semalam 470, hari ini 423. Di Pahang turun, semalam 52, hari ini 48. Di Terengganu turun, semalam 81, hari ini 57. Di Perlis naik pula, semalam 3, hari ini 8. Jadi jumlah di Perlis sudah 128. Dan di Kelantan juga, Saudara Azmi, Saudara Muhammad Azmi, meningkat semalam 121, hari ini 135. Itulah keadaan laporan saya tentang COVID-19 yang masih lagi berlegar, berada di udara kita. Berdoalah kita bersama agar COVID ini segera usai dan usirlah. Cara mengusirkannya, kita menjauhkan jaringannya. Memutuskan jaringan dengan duduk di rumah. Tak usah duduk, tak usah berjalan keluar mana-mana. Ya, saudara. Dan setakat hari ini masih lagi kekalah 16 orang ini kluster politics yang dijakiti oleh virus corona. Suasana banjir juga nampak gayanya dah bertambah berkurangan, cuma masih lagi kawasan-kawasan yang dilanda banjir itu bertungkus lumus untuk membersihkan debris ataupun sampah sarap yang banyak. Kita berdoa agar tidak ada lagi gelombang kedua musim banjir, tapi suasana masih lagi mendung. Saya khawatir begitu. Saudara Alan Haji Din, Waalaikumsalam. Saudara, jangan lupa sabda junjungan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Ini adalah hadis riwayat Muslim yang ke-2578. Statusnya adalah hadis sahih. Jadi pengajaran pada hadis ini, kita harus takut dan jauhilah perbuatan zalim. Kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa mendapat petunjuk daripada Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu keseksaan yang berat. Kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat daripada kita. Jadi kalau kita bersifat zalim, kita tiada penyelamat kita di akhirat nanti. Begitu juga dengan sifat kikir. Sifat kikir ni diartikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta saja, manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Hadis tadi adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor yang saban hari menghantar kepada saya kiriman-kiriman berupa sabda junjungan. Masuk sekarang ni segmen e-commerce. Jangan marah pada saya. Mat Otai Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. E-commerce, jangan lupa telefon Al-Azhar 0113304141 kalau saudara mau mengiklankan produk saudara ataupun nak memesan buku, memesan kuih bahulu berdal ibunya ataupun ini rendang, bukan rendang, Allah dah tua ni, ini rendang tuk, rendang tuk, rendang tuk naning kata maknya. Begitu juga dengan dendeng manis Siti Farehah. Boleh berhubung dengan beliau 0177114300. Tadi saya makan nasi tadi saya makan dengan pekasam ayam, memang sedap. Tak ada lauk lain saya makan, sedap. Jadi kalau saudara nak merasa enaknya pekasam daripada pekasam daging, pekasam ayam, pekasam ikan dan sebagainya, berhubunglah dengan saudara Sharif Abdullah 0129385574. Dan bagi saudara yang berada di Lembah Kelang, nak buah-buahan segar yang murah, berhubung dengan Syauqi daripada Kizinis 0123575703. Usai e-commerce. Salam
impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya nyatakan impian, kerana impian itu harapan kita. Apakah itu ada harapan? Tak tahulah kita. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah mana hulu balang UMNO? Kononnya hebatlah. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki jua. Mana hulu balangnya? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Encik Hakim jadi detektif. Ke sini, ke sana, memata-mata. Ini memata-mata ni, polis zaman dulu kita panggil mata-mata. Ya? Encik Hakim jadi detektif. Ke sini, sana, memata-mata. Mahkamah menghakim secara selektif. Jelas menghina rakyat jelata. Jadi kalau mahkamah berpilih-pilih dia punya kes itu, maka seolah ia menghina rakyat jelata. Mak anda membeli roti, kuih karas, berbuka puasa. Pemimpin tidak mendapat majoriti, sanggup berkeras, hendak berkuasa. Inilah gambaran yang ada sekarang. Dak Deli Said, dodol ada. Tak ada orang nak hantar pada saya nak cakap macam mana? Tak ada orang mengirim pada saya kiriman dodol. Kalau ada siapa produk dodol, nak masuk ni, berhubung dengan Azhar. Hari ini masih lagi saya tertunggu-tunggu, tak ada lagi kenyataan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri berhubung dengan talian ataupun pejabatnya dah buka ke belum. Bagi mereka yang mahu meminta bantuan prihatin. Kerana 2-3 hari lepas dia kata Lembaga Hasil Dalam Negeri menyatakan bahawa talian dan pejabat urusan pendaftaran dan semakan berhubung permohonan bagi mendapatkan bantuan prihatin ditutup. Tak tahu dah buka ke tak buka. Kita pun tak tahu. Gitulah keadaannya pimpinan kerajaan hari ini. Begitu juga dengan moratorium. Saudara, saya semalam saya dengar kenyataan daripada Presiden Amerika yang baru, iaitu Joe Biden. Apa dia kata? Dia kata sejak bila dia naik saja lepas mengangkat sumpah, dalam ucapannya dia menyatakan bahawa negara Amerika, kerajaannya mengumumkan bahawa semua bank-bank diwajibkan memberi moratorium sehingga bulan September. Itulah pemimpin yang menyantuni rakyatnya. Dan kalau siapa yang duduk di rumah, kalau rumah itu disewa, tidak dibenarkan menyingkirkan penyewa itu kalau dia gagal untuk membayar sewa. Sementara dalam keadaan negara Amerika berada dalam situasi diserang oleh COVID-19. Jadi negara Amerika pun ikut cara Malaysia. Cuma Malaysia ni tak meneruskan. Negara kita, pimpinan negara kita tidak meneruskan moratorium. Amerika pun dah tiru kita. Kenapa kita tak meniru tak meneruskan? Jadi bagi saya itulah kadang-kadang kita punya pemimpin ni dia tak peka dengan situasi semasa. Kekhawatiran saya lain tak ada. Masih lagi saya menerima kiriman bahawa barangan di pasaran mencanak-canak naiknya. Harga barangan di pasaran naik. Dan ada juga beberapa negeri, macam di Kedah dan di Pulau Pinang kabarnya, masih lagi bekalan minyak. Minyak yang ini minyak rakyat. Yang satu paket tu yang RM1, RM2 tu. Itu yang hilang di pasaran. Jadi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kena tengok, kena lihat, kena turun ke seluruh negara. Pastikan bekalan makanan cukup. Saudara Arif Molok, Amerika negara yang dipimpin oleh orang kafir, Malaysia dipimpin orang Islam. Betul tu Saudara Arif Molok. Tapi kita tak prihatin. Malulah kita. Kamal Zaman. Assalamualaikum Datuk. Saya dari Kuching. Suka dengar. Terima kasih. Kuching macam mana? Banjir lagi ke? Saudara Munir Syam. Menteri tak buat kerja. Sekejap lagi. Kalau nak balon menteri, sekejap lagi. Sekarang ni saya kena bagi pencerahan tentang bekalan makanan di pasaran. Harga mencanak naik. Harga minyak naik. Dah 9 minggu. Tak tahu besok macam mana pula. Mudah-mudahan adalah turunnya. Tapi saya rasa minyak masak naik lagi ya, saudara. Jadi saya rasa kerajaan ni ada dekri ke? Menteri ni tahu buat kerja ke? Mereka menteri, dia boleh keluar arahan. Sebab itu saya katakan, jangan izinkan kapitalis menguasai pasaran kita. Kalau susah sangat,
buka pasaran ni. Siapa saja nak berniaga, beri mereka AP. Ini masalah ni, AP ni. AP import beras, import minyak, pasaran minyak, gula, tepung dan sebagainya, bagi pada 4-5 syarikat saja. Maka mereka inilah yang menguasai pasaran. Mereka inilah degil yang tidak mahu mengikut kehendak rakyat. Dan menteri pula tu takut. Mungkin gamaknya bila menteri panggil mereka, mereka datang bukannya dengan tangan kosong, ada isi. Sebab itulah kita harus bersama dengan Datuk Isyamuddin Datuk Dr. Isyamuddin Yaakob. Kita harus membentras gejala korupsi. Korupsi inilah yang boleh menghancurkan negara. Tajul Arif, menteri semua lolap. Lolap apa? Kenyang. Lembu kenyang. Ketipan beragas. Boleh je tu. Kat demo ni sudah melampau-lampau demo ni tu. Dah rupa apa dah demo tu. Dah rupa apa. Dulu sebelum jadi menteri macam cengkerin. Lah ni jadi macam katak. Ini yang saya nyatakan. Sebab itu saya katakan bahawa kita harus membentras elemen-elemen korupsi. Saya tidak tuduh menteri kita korupsi, tapi kalaulah mereka gagal untuk menangani masalah barangan di pasaran, harga minyak di pasaran, minyak masak dan sebagainya. Kalau mereka tidak mampu, ni apa ni, pavilion pasang lagu itu soal mereka lah. Ada raya ke? Tak ada raya lah tu. Tokeh-tokeh yang ada di pavilion tu tak ada lah tu. Tu pecat aja CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ni degil, pekak kuali. Saya mengatakan bahawa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, keyakinan saya cukup yakin. Kerana sampai hari ini masih lagi orang pihak kata bertolak-tolak. Masih lagi tak ada pengeluaran yang tuntas. Masih lagi ada yang kebanyakannya tu tunggu, terang diproses. Rakyat dah tak makan. Ini keadaannya. Jadi saya kata tunggulah kerajaan akan datang ni, kita campak aja. Bagi saya tak boleh campak. Dia perlu disiasat. CEO ataupun ketua eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja berhutang dengan rakyat Malaysia, berhutang dengan pencarum. Beliau harus disiasat ke mana wang itu dibawa, pelaburan apa yang dilakukan. Saya tak akan memaafkan. Saya akan sentiasa bercakap. Sebab itu saya kata salam moratorium dan salam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Sehingga hari ini belum ada lagi. Belum ada kedengaran bahawa semua tak dapat laksanakan. Jadi Tengku Zakrul dedahkan kes 101 PN. Itu seorang lagi tu menteri yang yalah kita tak katakan sebab dia bukan orang politik, dia orang bank. Dia akan memikirkan soal bank saja. Saudara, bagaimanapun orang kata jangan kita nak balun aja. Tak baiklah. Yang mana yang betul, kita santuni yang betul. Saya berterima kasih kepada Datuk Ismail Sabri. Kerana paling tidak dia tak pekak badak. Telinganya bukan telinga kuali, dia bukan telinga capang. Kerana dia mendengar rintihan rakyat. Jadi petang tadi Alhamdulillah. Dia menyatakan mulai 22 Januari 2021, semua restoran, kedai, gerai makan, kenderaan bersaji ataupun food truck, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera, pusat penjaja, gerai makan tepi jalan, kios dibenarkan beroperasi antara 6 pagi hingga 10 malam. Terima kasih Pak Menteri. Kalau menteri macam ini, senanglah rakyat. Tapi saya kena pujilah sebab beliau naik Presiden UMNO. Jadi dia tak pekak badak. Jadi dia mendengar rintihan rakyat dan dia bersama. Jadi kita keprihatinan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Datuk Ismail Sabri sebagai menteri yang bertanggungjawab mengumumkan perkara tersebut. Dan perkara ini perlu kita puji. Jadi benda yang baik kita kena puji. Jangan orang kata ini Datuk punya kolom ni lain tak ada. Asyik nak membalun aja. Tak, saya takkan balun. Bising apalah tu kumpang-kumpang tu marah ke saya tu tak tahulah. Saudara dengar ke? Okey. Shout Offspring, terima kasih. Memang, kalau dia baik, kita baik. Sebab, saudara, saya teringatlah, di Amerika, ada seorang hakim bernama Arthur Douglas. Dia ni menjadi idola pada rakyat Amerika. Sebab, setiap kes yang diadili olehnya sebagai hakim, dia akan dengar dengan teliti, dia akan tanya kenapa punca
Kalaulah seseorang itu dapati melanggar undang-undang lalu lintas, bawa kereta laju, dia akan tanya, kenapa kamu bawa laju? Kalau orang tu kata, saya nak ambil cucu saya nak hantar gini, ada reasonnya, maka dia akan mengurangkan. Hukum tetap hukum, tapi ada keprihatinan, ada pertimbangan. Okey, tetapi hakim kita kat sini saya tak tahu. Tak tahu. Setakat hari ni, sebab hakim ni tak bolehlah sentiasa nak menghukum aja. Kena ada pertimbangan. Pertimbangan kemanusiaan. Kerana, saudara, bagi seorang pengembara, bagi seorang pengembara yang dahaga di tengah padang pasir, setitis air memberi 1000 makna untuknya meneruskan kehidupan. Begitulah yang dapat saya lihat hari ini, murni jiwa seorang ketua polis di Petaling Jaya. Penolong Pusjaya Polis Tuan Nik Izani Mat Faizal, dia sanggup menemui seorang ibu yang terdesak kerana mencuri. Sebab dia dapat laporan bahawa ada satu kejadian kecurian. Pihak polis telah menangkap seorang ibu. Jadi dia baca laporan. Jadi sebagai ketua polis, dia tidak hanya menerima seseorang itu, laporan itu, untuk ambil tindakan. Tidak, dia membaca dengan penuh teliti. Ini macam juga dengan kita punya Datuk Ayub lah, yang kini jadi ketua polis di Johor. Datuk Ayub ni, dia bertindak tegas untuk menjaga keselamatan negara, untuk membentras kejahatan jenayah. Kita punya pegawai polis yang hebat, macam Datuk Ayub. Dan apa yang berlaku pada Assistant Commissioner Nik Izani ni, Nik Izani Mak Faizal, beliau di Ketua Polis Petaling Jaya. Saya bersyukur kerana mempunyai seorang ketua polis dalam daerah saya di Petaling Jaya ini. Jadi dia siasat. Selepas dia siasat, dia dapati bahawa ibu tersebut terpaksa mencuri. Dia pun bukan curi yang bukan-bukan. Dia mencuri ubat untuk penyejuk badan. Kerana anaknya sakit. Kek, sosis dan sedikit makanan. Sosis itu makanan dalam supermarket. Jadi dia tak ada duit. Anak di rumah sakit. Dia terpaksa melakukan tindakan jenayah itu. Sebab itu saya katakan, bila dalam keadaan susah, rakyat sanggup melakukan apa saja. Bukan untuk ibu itu, tapi untuk anaknya. Jadi, Tuan Nik Izani ini, dia siasat. Dia baca begini, ibu mencuri. Barang dia curi adalah satu, ubat penyejuk, ubat demam. Yang kedua, sausage. Ini something wrong. Dia pun siasat pergi ke rumah. Dan ternyata bahawa ibu sebut adalah dalam keadaan yang terlalu daif, tidak mempunyai sumber keuangan. Apa dilakukan? Dia sendiri pergi cari beras, dia sendiri pikul. Ini mengingatkan saya cerita Khalifah Omar Al-Khattab. Apabila Omar Al-Khattab pergi ke rumah seorang ibu, dia tengok ibu tu sedih, terpaksa memasak batu, tipu anaknya. Tidurlah kamu, masakan ini masak nanti, ibu akan bangunkan. Jadi bila Omar Al-Khattab tanya, kenapa ibu masak batu? Dia kata, aku tak ada makanan. Kenapa tak minta pada Baitul Mal? Baitul Mal tak bagi. Kenapa tak bertanya dengan Khalifah? Ini celaka punya Khalifah, dia kata. Dia ibu tu tak kenal siapa itu Khalifah Omar Al-Khattab. Jadi setelah dia tu menimbul kesedaran. Jadi Omar Al-Khattab ni, dia pergi pecahkan store. Kerana waktu itu Madinah diserang oleh musim kemarau. Macam kita sekarang ni lah, diserang oleh wabak. Kita dengan wabak COVID-19 ni. Jadi negara dia terpaksa adanya perintah PKP, darurat, ibu tak nak cari duit. Jadi bila Tuan Izani ni, dia pergi, dia tengok keadaan begitu, dia sendiri pikul beras. Betul-betul lah seorang pegawai polis yang ada taman di dalam hati. Kita rasa bangga. Kita rasa bangga memiliki pegawai polis yang sebegini. Orang-orang yang beginilah, pegawai-pegawai beginilah yang akan mengharumkan nama polis yang seringkali dicemarkan dengan macam-macam kejadian. Kita yang baik, kita kena santuni, kita kena puji. Jadi saya pun tahulah bahawa Tuan Nik Izani ni, dia serius dan tegas. Kalau ada Sekatan Jalan Raya, dia sendiri turun. Dia bukan hanya biarkan pegawai-pegawai itu, tidak, dia sendiri turun menyantuni. Masa dalam PKP dulu, mula-mula dulu, dia sendiri berpanas, berhujan, nak tengok. Inilah pegawai polis. Kita bersyukur pada Allah SWT mempunyai pegawai polis seperti Tuan Izani dan Datuk Ayub Khan. Kita mendoakan, kita salute. Betul lah Saudara Wan Syahib, salute pada polis. Dan warga polis yang lain jadikan ini sebagai tauladan. Bagi saya,
saya tetap akan memberi santunan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ya. Saudara, saya menerima kiriman daripada saudara Muhammad Azmi Ma'ali. Ini cerita ni, ini nak balon lah ni. Mak Azmi kata, apa salahnya duit 35 juta yang kononnya nak buat dewan di Pagoh, di Johor tu 35 juta tu digunakan untuk membeli laptop untuk anak-anak kita di sekolah, untuk diberikan pada anak-anak. Dia Said, lobai pas tak ada pancen. Tak mau cakap lah itu parti dia orang. Kita santun ni parti kita, parti UMNO. Tak betul kita balon menteri. Kalau menteri bagus macam mana Datuk Ismail Sabri, kita kena puji. Tapi ni masalah sekarang ni. Dah perintah PKP, anak-anak tak boleh keluar rumah. Tapi mereka nak belajar. Tak ada laptop. Dulu zaman UMNO Barisan Nasional, waktu itu Perdana Menterinya Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau memberi sumbangan laptop satu Malaysia. Kenapa tak diteruskan? Kenapa tak diwujudkan lagi dia punya line connectivity-nya? Jangan lupa ada berlaku di Kelantan, seorang bapa terpaksa buat kemah untuk anak dia. Anak dia belajar dekat universiti, tak boleh pergi ke universiti kerana perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Dia terpaksa buat kemah supaya anaknya belajar melalui komputer ini dapat line untuk line internet. Jadi Menteri UMNO ni apa cerita? Yang jaga sekarang ni Menteri UMNO, Datuk Noraini. Saya sebelum orang balon, biar saya balon. Dia ketua wanita UMNO kita. Dia sepatutnya lebih prihatin. Dia sebagai ibu. Kalau anak-anak ni, sepatutnya dia kena buat satu program, kemukakan pada Menteri Kewangan, saya memerlukan sekian-sekian wang untuk membeli komputer. Kerana sekarang ini, masalah COVID, kita dah melakukan perintah darurat, bukan sebulan, selama 7 bulan. Kita harus memberikan percuma, itu laptop kepada pelajar-pelajar. Carilah dananya. Ini tidak. Sampai hari ini tak dengar pun suara. Yang kita dengar, apa lagi nak sibuk-sibuk, nak buat usul ni tak percayalah, buat. Jadi itulah masalahnya. Saudara, Riz Rayyan, kalau perempuan jaga habis, saya tidak mahu, kita tak boleh bersikap pesimis pada seksual kalau sama dia perempuan ke wanita, tidak, sama aje. Sama aje sebab dia manusia. Cuma masalahnya sekarang ni, ada ustaz tu sanggup bagi free, Ustaz Abid Liu. Dia menyiapkan tabnya. Kenapa dia lebih mulia hatinya daripada kita yang punya kuasa? Datuk Norani, anda jadi menteri, anda punya kuasa, bukan tak ada kuasa. Buatlah, panggillah pegawai you, panggillah ketua seusaha, cuba buatkan perangkaan berapa jumlah pelajar yang ada di pusat pengajian tinggi, sekolah menengah. Ini bidang anda. Saya nak marah Jidin pun tak boleh. Jidin jaga pendidikan sekolah rendah, sekolah primary. Anda menjaga pengajian tinggi. Ramai lagi para pelajar memerlukan komputer. Banyak, bukan seorang. Ramai ibu bapa yang tidak punya kemampuan. Jadi di sinilah mereka itu perlu disantuni. Sebab, jadi ramai menteri yang ada. 70 orang menteri dengan timbalan menteri ada dalam kabinet Datuk Seri Muhyiddin. Tapi masalah rakyat tidak disantuni. Abid Liu lebih baik. Tapi menteri yang ada tu senyum meluluskan untuk buat Saudara Rahim Wanci. Abid Liu. Betul, kita kena puji. Jadi jangan lupa kalau anda rajin menderma, kalau kerajaan rajin menjaga rakyat, akan dirahmati oleh Allah. Ini keadaannya, sebab itu tunggang langgang. Itu keadaannya. Ya, saudara? Hari ini juga saya menerima kiriman daripada seorang adik saya panggil adik lah, Syed Faizal. Dia kata, bang, apa khabar? Sekarang ni tengah pening ni, tak boleh nak berniaga. Apa nak jadi kat Melaya ni, kita ni? Betul dia tulis tu, stay safe. Iyalah, duduk di rumah, stay safe. Tetapi, dalam keadaan itu saya terfikir. Siang tadi, pagi tadi bangun tidur, saya terfikir, apakah mungkin dalam tempoh 5 tahun, sebab ada pula keluar viral dalam internet, gambarannya mengatakan bahawa mungkinkah dalam tempoh 5 tahun mendatang ini, rakyat Malaysia terpaksa pergi ke Indonesia. Rakyat kita pula dah jadi terbalik kong.
Kita pula kena pergi ke Indonesia, kena pergi ke Vietnam untuk mencari peluang pekerjaan. Apabila sumber pekerjaan dah tak ada di negara kita. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab lepas satu syarikat pelabur-pelabur asing menarik keluar pelaburan mereka. Kilang-kilang di Malaysia ni ditutup, pergi ke Indonesia, pergi ke Vietnam. Jadi apa nak jadi? Sebab itu saya teringat ada juga graduan kita. Lepasan universiti, graduan. Waktu zaman saya dulu, kalau sesiapa saja masuk universiti, mak bapak dia kalau jumpa kat kedai kopi ke atau jumpa kat masjid, dia tak tahulah. Kalau universiti tu yang dia tahu, anak dia nanti keluar universiti jadi DO. Oh, itu ke jawatan paling tinggi lah. Oh, Alhamdulillah anakku DO lah nanti. Tak kisahlah dia buat pengajian Melayu ke, dia buat belajar ilmu kedoktoran ke, dia belajar undang-undang ke. Tapi kalau masuk universiti tu, DO. Kerana waktu itu jawatan DO paling besar. Tapi hari ini, graduan universiti terpaksa pergi ke Singapura menjadi pengutip sampah. Apa nak jadi pada negara kita? Negara, macam saya kata selalu, negara kecil. Rakyat bukan ramai mana. Hasil bumi banyak. Bumi kita makmur. Kita ada banyak. Tapi kerana tidak disantuni, tidak dijaga dengan baik, amanah tidak ada. Ini. Jadi kalau gitu, apakah mungkin akhirnya rakyat kita terpaksa pergi ke Indonesia mencari pekerjaan? Janganlah sampai ada pula anak-anak gadis kita terpaksa jadi ayama pula ataupun jadi pembantu rumah. Ini kalau itu berlaku balasan Tuhan lah nampak. Sebab kita pun kadang-kadang di Malaysia ni kita tak mengambil tindakan tegas kepada mereka-mereka yang menginaya pembantu rumah. Ada mak datin pembantu rumah tu dipandang hina. Duduk dekat rumah, dekat bilik yang sempit. Buat salah sikit yang ada kes inot distreka badannya, dipukul. Kalau yang lelaki pula tu suami tu ganas menafsu, dirogol dan sebagainya. Mungkinkah ini balasan daripada Allah SWT? Kerana kita tidak mengambil tindakan tegas dalam melayani pembantu rumah yang datang daripada Indonesia, yang datang daripada daripada Vietnam dan juga daripada Rohingya dan sebagainya, daripada Kamboja. Tapi kita bila ambil pembantu rumah daripada Filipina, sebab kerajaan Filipina meletakkan syarat. Nak dapat pembantu rumah bekerja, you kena daftar di kedutaan dia. Bukan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri hanya mengeluarkan visa itu selepas diluluskan oleh kedutaan Filipina. Tidak berlaku bagi untuk warga Indonesia. Jadi kita pula ni kalau dia datang warga Indonesia ke, daripada Bangla ke, daripada India ke, daripada Pakistan ke, kita melayan mereka sebagai hamba abdi. Mungkin Tuhan nak tunjuk. Sebab itu kalau sementara kita punya kuasa sekarang ni, kita masih ada ruang untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada warga asing ini. Janganlah kita layan mereka sebagai hamba abdi. Mereka juga manusia. Tengoklah kilang-kilang yang berlaku. Yang membuat glove dan sebagainya. Dan saya tengok itu sudah pun tersiar dalam TV channel di Kanada. Malu kita. Malu. Kenapa? Kerana digambarkan pekerja-pekerja kilang yang datang daripada luar negeri, terutama daripada India dan daripada Bangladesh, mereka ditempatkan dalam rumah yang sempit. Sepatutnya tidur atas semen, dengan makan tak terjaga, dalam satu bilik tu sampai 10 orang, dengan humidity, dia punya hawa dan sebagainya. Akhirnya mereka sakit, tak terjaga. Malu kita. Kita nak marah. Macam mana kalau laporan itu keluar dalam TV Kanada? Saya tengok benda begitu, astagfirullahaladzim, saya kata malunya negaraku. Kerana apa? Kerana kementerian. Adalah itu hari menteri dia turun sekejap. Sarabanan. Lepas itu diam. Jadi kementerian buruh, kementerian sumber manusia tidak tegas melaksanakan pelaksanaan undang-undang buruh di negara kita ini. Dan pegawai buat tak tahu. Bila pergi ke kilang tu, itu kata ada elemen korupsi. Bukanlah kita nak tuduh, tapi kita merasakan kalau itu keadaannya. Sepatutnya kita ada banyak agensi. Ada agensi bomba ada. Jadi carilah masalah-masalah ni diusaikan, dihuraikan. Baru keluar gua apa ni? Kerajaan sekarang bukan PH. Saudara akad tahu ni. Saya kata mereka ini bagaikan baru keluar gua, duduklah gua. Apa yang dia tahu?
Sebab itu dia 70, bukan seorang. Dan mereka berbincang. Dia mula-mula ada mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet semua menteri. Lepas itu ada pos kabinet. Baru dipanggil timbalan menteri, ketua siusaha dan sebagainya. Dibincang satu isu. Apakah isu rakyat ini tidak ditangani? Ini persoalan kita. Kenapa tidak dijaga? Jadi akhirnya saya khawatir. Sedang tengoklah. Di Amerika, Joe Biden, macam saya katakan tadi lah. Naik jadi sebagai Presiden Amerika. Moratorium sampai September. Dan lebih memeranjatkan saya, dia prihatin pada rakyatnya. Joe Biden mengumumkan peruntukan. Diambil wang daripada khazanah negara dia sejumlah 1.9 triliun untuk melaksanakan rancangan ekonomi. Ini betul-betul punya fizikal dan diluluskan oleh Kongres. Tapi kita macam mana? Setakat umum je lah. Dulu umum 250 bilion. Kita pun tak tahu sama 250 bilion itu betul-betul fizikal 250 bilion ke? Atau dicampur aduk dengan kumpulan wang semalam pekerja, dengan moratorium supaya nampak gah, nampak cantik. Sedangkan realitinya nol. Itu keadaannya. Di Amerika, Kongres luluskan 1.9 triliun bersamaan dengan wang Malaysia dekat 7 triliun. Bukan bilion tau, triliun. Seorang pemimpin dia kena prihatin. Bila dah ambil duit daripada khazanah negara tu, maka usahakanlah untuk diganti. Ini tidak. Menteri Kewangan bercakap yang bukan-bukan. Bahawa negara kita ni, bila kita buat perintah darurat ini, pelabur-pelabur asing akan datang. Ini logika. Mana kau pakai ni? Adanya perintah darurat, maka ekonomi akan naik, meningkat. Saya kata logika. Mana kau pakai ni? Kau kurung orang dekat rumah, nak buat meniaga tak boleh, orang itu boleh maju. Sekarang saya kebangang kan, marah kat aku. Itu masalahnya. Dan kita lepas satu-satu. Saya melihat lagi masalah isu tanah tak selesai lagi. Isu tanah di Pahang. Hari ini dah masuk 21 bulan. Mahkamah telah pun memutuskan yang saman tindakan 240 orang tu. Mahkamah dah tolak. Sepatutnya bila dah tolak 240 terus saman je, keluar surat saman. Kalau askar kita yang buat di Taiping tu, dia cuma meneroka 2 ekar je tanah kerajaan. Maka dia saman kena bayar 50,000. Kalau tak bayar, kena hukum penjara 2 tahun. Kenapa kita tak masukkan 240 orang dalam penjara? Apakah ada kong kali kong? Tanah tersebut macam mana? Saudara Israel, memang peliklah kita rasakan. Sebab ada unsur-unsur lagi, dia 240 orang pengusaha tanaman musangking tu masih nak katakan tanah dia. Sebab kita tidak ada ketegasan. Kita mesti ada ketegasan. Menteri mesti ada ketegasan. Sebab kita ada Kementerian Tanah, kita ada Kementerian Perhutanan, kita ada kementerian yang jaga hal ehwal bandar dan kampung desa. Betul ni saudara masa silam betul tu, padahal macam kurang lebih semalam pekerja. Very simple. Mudah. Menteri Kewangan bagi tahu pada ini CEO, I don't care. Berapa dia minta sekarang ni? 8 bilion. Okey, keluarkan 8 bilion. Tak boleh Yang Hormat. Kenapa tak boleh? Ini duit kita tak cair lagi. You kena selesaikanlah. Sebab itu you duduk situ. Buat apa you duduk situ kalau you tak boleh menyelesaikan masalah? Barulah menteri boleh cakap. Sama ada you out or I out. Adakah menteri berani membuat kenyataan begitu? Jadi, Datuk Menteri Besar, menteri saya, Datuk Menteri Besar Pahang, dia kena tanya dengan pegawai daerah. You dah ambil tindakan belum? Sebab mahkamah dah putuskan. So sekarang ni, kalau you all tak boleh selesaikan masalah, saya yang terkeluar. Sama sebelum saya terkeluar, you dulu out. Itu dia punya cara nak mengentah. Bukanlah nak tunjuk handal, nak tunjuk sombong. Tidak. Jadi, segala masalah tu, menteri kena tahu dia punya degree. He is the highest in a certain department. Sebab itu kita sekarang ni, apa masalah berlaku negara ni, kita tumpukan pada Perdana Menteri. Kerana dia yang paling tinggi. Dia akan panggil menteri dia, you tak jaga kementerian you ni. Apa cerita makanan sekarang ni? Rakyat sedang menjerit ni. Kena ingat ni. Apabila rakyat memberontak, aku in trouble. So sebelum aku keluar, korang kena keluar dulu. Barulah menteri ada kekuatan sedikit, menteri pun panggil dia punya KSU. Menteri pun panggil dia punya pengarah-pengarah. You all tak melaksanakan tugas ni, I cakap terus terang. I bagi tempoh dalam 1 minggu, I want this thing to be solved. Otherwise, you go.
barulah ada kekuatan. Barulah disantuni masalah rakyat. Ini tidak asyik berpolitik, politik. Akhirnya, saya tengok tadi kenyataan Tan Sri Syaril Samad semalam. Dia kata, saya kluster mahkamah. Saya tak takut dibicarakan. Takkanlah kluster menteri takut pula dengan sidang Dewan Rakyat. Ini tuntutan beliau supaya sidang Dewan Rakyat diadakan. Kenyataan Tan Sri Samad, dia kata, saya tak boleh bayangkan bila katak-katak berkumpul. Kenapa jadi katak? Kenapa banyak katak dalam parti PBM? Ada untung ke? Ini tulisan very sinis punya tulisan. Katak ni, katak puru ke katak pisang? Kalau katak puru ni, bila berdekung, guruh di langit. Ini kiasan lah. Tapi katak pisang ni, kiasannya lah wali syaitan katanya. Bila dia melompat, jahat perangannya, dia kencing sana sini. Itu kenyataan Tan Sri Syaril. Katak pun dia ada hierarki, ada organisasi dan jemaahnya. Mereka cuma berbunyi bila bos berbunyi. Katak takut pada ular. Jadi ular, kenapa kau makan aku? Jadi ular kata, macam mana aku tak makan kau? Sebab kau memang makanan aku. Very sinis kenyataan Tan Sri Syaril. Sebab ini saya melihat bahawa apa yang disuarakan oleh Tan Sri Syaril, minta kawan-kawan dia, teman-teman dia yang menjadi Menteri dalam UMNO untuk meminta supaya adakan sidang. Sidang Dewan Rakyat. Saya tadi terbaca juga. Betul. Kalau saudara baca buku saya, diary dari penjara, Allahyarham Datuk Arun ada menuliskan catatan dalam peristiwa Mageran yang berlaku di Kelantan. Kerana waktu itu berlaku huru-hara. Huru-hara di Kelantan. Sedang Dewan Negeri di Kelantan. Akhirnya Dewan Negeri itu dihentikan dan diwujudkan Mageran di Kelantan. Tetapi sebelum perintah Mageran dibuatkan, sila baca. Pada 8 November 1977, diadakan sidang Parlimen. Parlimen memutuskan, baru diangkat disembahkan pada Agung. Baru disembahkan pada Sultan Kelantan. Bahawa ini nak diadakan. Itu dia punya ini. Tapi kita ni tidak. Bila orang mempersoalkan tindakan Perdana Menteri, meminta diadakan darurat dan sebagainya, maka dikatakan sebagai meneraka pada tuanku. Sebenarnya siapa meneraka? Rakyat tidak pernah meneraka pada tuanku. Cinta, kasih, sayang, rakyat memang nak berpayung di bawah daulat tuanku. Rakyat memang kasih dan sayang pada raja. Kita pun melihat bagaimana Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong turun sama-sama waktu hujan, waktu banjir, menyantuni rakyat. Kita tengok sikap baginda yang begitu berjiwa rakyat. Sanggup berdiri, tunggu, beli barang, beli Kentucky Fried Chicken, makan bersama rakyat, naik motor, berhenti. Dan memang kita kasih sayang pada tuanku. Tapi tuanku ni dinasihati oleh orang yang tak ada legitimasi. Ini yang dipersoalkan. Orang tidak mempersoalkan tuanku. Tapi bila dipersoalkan tindakan Perdana Menteri dan kabinetnya yang tak ada legitimate, maka dianggap sebagai derhaka. Jadi orang yang kuat mempersoalkan derhaka itu Anwar Musa. Saya bila kata benda begitu, saya benung. Tengok-tengok dalam bacaan, adalah gambar kiriman. Orang yang menabalkan Sultan Kelantan, yang bukan Sultan, dalam krisis perlembagaan, Anwar Musa lah. Jadi waktu itu siapa yang derhaka siapa? Sebab itu saya kata, janganlah kata orang. Tak payahlah nak sebut orang tu orang ini. Jadi ini pimpinan UMNO minta benda begitu. Jadi kerana anda semua takut. Takut kehilangan kuasa. Takut nanti kalau adakan sidang parlimen, mereka ini ternyata tidak mempunyai keabsahan. There is no legitimacy. Ini masalahnya. Betul, Saudara Khairul Osman. Kita adalah rakyat kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Kita berpayung. Di bawah payung daulat tuanku. Kita warga cinta damai. Kita warga yang sentiasa menyantuni. Sebarang titah tuanku, kita akur. Kita tidak akan menyanggah. Cuma cara mereka berpayung pada tuanku dan berlindung di belakang istana. Mereka inilah yang merobek keyakinan rakyat. Itu keadaannya. Ini saya suka membaca kenyataan ni. Ini UMNO. Ditulisan daripada Raja Anwar Adnan. Dia kata ketika Tan Sri Anwar Musa rancak mengentam UMNO, kita belum lagi nampak seorang pun hulu balang UMNO yang berani berdiri dan mencabarnya secara lantang. Dia kata, maaflah jika aku terlepas pandang, tapi setakat ini aku belum nampak. Jadi kami di akar umbi hanya memerhati.
tertanya-tanya juga mana perginya suara-suara yang meletup-letup menggegarkan Dewan Merdeka ketika Perhimpunan Agung UMNO. UMNO tidak boleh terus membiarkan Anwar Musa terus bersuara. Sudah jelas bahawa dia adalah duri dalam daging peruntutan jawatan sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional bersebab. Namun nampaknya dia masih tidak sedar. Dia masih mahu menegakkan benang yang basah. Bukan tiada pemimpin yang menegurnya. Ada. Namun teguran setakat som-som kuku je katanya. Sekadar melepaskan batuk di tangga. Kononnya demi menjaga persahabatan. Malahan ada yang menyalahkan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, yang membiarkan Anwar terus celupar. Tapi bukankah Zahid sudah pun melucutkan jawatan Anwar sebagai Setiausaha Agung? Persoalannya, mana suara timbalan Presiden? Mana suara naik-naik Presiden? Mana ahli Majlis Tinggi? Mana hulu balang UMNO? Kenapa tidak seorang pun berani ke depan? Tolong dan bantulah Presiden dalam hal ini. Jangan dibiarkan manusia bernama Anwar Musa lancang menghentam UMNO. Sikap bebalnya semakin menjadi. Dia ahli UMNO. Perlu ada yang mengampu menyedarkannya jika kita masih mahu dia kekal UMNO. Perlu ada yang menyekolahkannya supaya dia tahu menghormati parti yang memayunginya. Andai Anwar Musa masih berdegil dan masih besar kepala, kepimpinan UMNO perlu segera memutuskan untuk tidak terus mendukung biawak hidup. Ini tulisan daripada Raja Anwar Adnan yang masuk dalam wall saya. Ini jelas sebab orang UMNO ni, warga UMNO ni memang begitu. Bila dah pegang kuasa, bila dah berada di atas, lupa pada tanggungjawab. Macam saya katakanlah semalam, dia lupa pada rakyat. Kalau betul-betul dia menyantun rakyat, dia dah bersuara dah. Bukan seorang, ramai menteri daripada UMNO yang dilantik dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin. Takkan tak boleh bercakap dengan apa ini Menteri Kewangan. Apa cerita ni? Tengku Zafrul, you tak bertanding, kami bertanding. You bukan ketua bahagian, saya ketua bahagian. Rakyat saya di bahagian saya sekarang ni teruk. Tiap-tiap kali saya balik kampung, balik ke kawasan, rakyat saya bertanya, apa cerita kumpulan orang semalam bekerja? Takkan you tak boleh tangani masalah ini? Apa cerita dengan moratorium? You jaga Kementerian Kewangan. Takkanlah jadi Menteri Kewangan kerana dilantik oleh Perdana Menteri, anda semua takut nak menegur. Kalau anda takut menegur, anda adalah ahli parlimen yang bacol yang dihantar oleh UMNO duduk dalam barisan kabinet. Tegur. Bukankah kabinet itu untuk bermusyarat, berbincang. Sesuatu keputusan, semua kena bertanggungjawab. Bukan kerana keputusan seorang itu akhirnya semua terpalit. Ini masalahnya apa yang disuarakan oleh saudara Raja Anwar tadi betul. Mana timbalan Presiden? Mana ahli Majlis Tinggi? Mana naik-naik Presiden? Satu orang aja buat onar. Habis. Akhirnya Syaril bercakap. Dan si Syaril dia bekas menteri. Dia tahu apa yang dia bercakap. He knows what he's talking about. Dia bukanlah sebab bacaan salah orang, bekas sisa politik kepada Perdana Menteri. Jadi dalam keadaan begini, kita melihat bahawa pimpinan UMNO apabila mereka berada, duduk di atas tu, sedap. Jadi lembu kenyang. Dan lupa pada rakyat. Sebab itu saya kata satu-satu. Tiap-tiap malam saya akan terdedahkan satu-satu. Kalau saudara dapat berfikir, saya dah dedahkan seorang. Kalau masalah komputer untuk pelajar-pelajar pengajian tinggi tak boleh tangani, tak payahlah duduk jadi menteri. Dalam keadaan sekarang, orang susah. Kemudian keputusan dia buat flip-flop. Jadi bila kita minta supaya beri sokongan dalam soal ini untuk memberi minta supaya diadakan sidang parlimen, takut jawatan itu hilang, maka tak setuju. Dalam keadaan begini, bukankah mereka sepatutnya tiap-tiap minggu berjumpa dengan Presiden UMNO? Mereka datang daripada UMNO. Yang takut sangat dengan Perdana Menteri, apa hal? Cuba saudara lihat, menteri-menteri daripada parti MCA, menteri-menteri daripada parti MIC, they don't care. Saya ingat lagi, Sami Belu, kalau tak setuju lah. Dia akan bela parti dia bagai anak. Waktu zaman Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Gamat, ini kabinet. Datuk Seri, you talk very good. We believe you. But you must understand, the Indian need this. The Indian need this. Barulah dia mewakili parti dia. Jangan lupa, orang macam Lee Kim Sai duduk dalam kabinet. Kalau gini keadaannya, MCA tuntut supaya jawatan timbalan Perdana Menteri juga daripada MCA. Dia tak peduli. Dia akan minta. Jadi saudara jangan salahkan, kalau Lim Guat Eng jadi Menteri Kewangan, dia bela bangsa dia. Kerana kita yang ada kuasa di atas tu tak nak bela bangsa kita. Sekarang ni rakyat sekarang ni 70% rakyat negara ni orang Melayu.
Dan kamu berada dalam kabinet itu mewakili Parti Melayu. Parti Melayu UMNO. Yang kamu takut sangat nak bersuara, apa hal? Betul, saya tak nafikan. Prerogatif, kuasa mutlak Tan Sri Muhyiddin menyembahkan pada Agong untuk melantik kamu sebagai menteri. Tapi itu bukan bermakna kamu tutang budi hingga senyap mulut kamu. Apakah dengan jawatan itu kamu disumbat, kamu senyap sepi? Keadaan ini mengingatkan saya kenyataan Tan Sri Muhyiddin sebelum langkah Sheraton. Apa dia kata? Dia kata orang UMNO ni jangan risaulah. Bagi jawatan, bagi menteri, timbalan menteri, JSC, senyaplah. Kita boleh tawan mereka. Itu kenyataannya. Dan kita mengiyakan kenyataan. Kalau kita ada maruah, ahli UMNO, Tan Sri yang nak cakap terus terang, okey, saya bersetuju, saya angkat sumpah. Saya angkat sumpah bukan dengan you. Saya angkat sumpah saya sebagai menteri melalui Agong. Pelantikan saya dibawa oleh Agong. You menasihati Agong untuk melantik saya sebagai menteri. Betul. Saya terima. Tapi kena ingat, saya mewakili UMNO. Jadi, saya bukan macam Datuk Senator Zafrul. Okey, you cadangkan, lantik dia sebagai senator. Itu boleh bercakap benda itu. Tengku Zafrul memang dia takut dengan Perdana Menteri. Sebab jawatan itu, kerana Perdana Menteri melantik dia. Betul. Sebab dia tak ada latar belakang politik langsung. Dia bukan ketua bahagian, dia bukan wakil rakyat, dia bukan ahli parlimen. Lantik senator. Tapi ahli-ahli UMNO. Ahli parlimen UMNO yang dilantik sebagai menteri. Apa kamu buat dalam kabinet tu? Takkan tak bersuara. Saya tidak tuduh kamu tidak bersuara, tapi result yang ada sehingga saat ini tak nampak. Seolah-olah kamu tidak memperjuangkan masalah warga UMNO. Bila balik ke kawasan, jangan risaulah, kita akan berjuang untuk rakyat. Berjuang apa benda? Apa perjuangan kamu? Keputusan kamu buat macam mana? Begitu juga kalau kamu berada dalam menjaga JLC dan sebagainya. Cukup ke kamu jaga Felda? Cukup kamu jaga Felkra? Apa keputusan kamu? Dalam keadaan begini, kenapa tidak diperlihatkan? Ini perjuangan parti. Ini perjuangan UMNO. UMNO itu ada perjuangan. Dia bukan sekadar parti politik. Jadi setiap langkah yang dilakukan mesti dipikirkan ahli UMNO. Kita ada 35 juta, 37 juta ahli. Ini tidak. Apa yang dilakukan disinggung Presiden. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Presiden lemahlah. Sebab apa? Kerana kamu menteri. Presiden sekarang ni nak mahkamah lah. Kalau saya jadi ahli parlimen, saya jadi menteri, saya akan bercakap. Something to do with my president, please keep quiet, okay? It is between me and my party. Begitulah. Betul ni, Saudara Abdul Wahab. Menteri badak kenyang. Sedaplah, gaji puluh-puluh ribu. Sedap. Orang jemput sana hormat sini, masuk pejabat je semua orang, buka pintu. Masuk aja ke kementerian dia, semua orang berdiri. Yang Muhammad, Yang Muhammad, Yang Muhammad. Bagi saya, kamu tak layak dipanggil Yang Muhammad kalau begitu. Saya nak hormat macam mana? Kerana kamu mewakili Parti UMNO. Dan kamu tidak memperjuangkan kehendak UMNO. UMNO menuntut pertama sekali kumpulan wang simpanan pekerja. 10,000, one off. That's all. You kena tuntut sampai tuntas. Kenapa tak buat? Tak bolehlah. Tengku Zafrul kata tak ada duit lah. Itu Tengku Zafrul cakap. Cakap kata Tengku Zafrul, kalau tak kerti buat, biar bagi pada UMNO jadi menteri keuangannya. Panggil apa ini, bukan tak pernah panggil ini CEO, ketua eksekutif mana perbadanan. Dipanggil untuk bercakap, menjelaskan sesuatu dalam kabinet. Tuntut. Ini tidak berani tuntut. Dalam kabinet ni, semua menteri kabinet dapat gaji penuh tu. Memanglah mereka dapat gaji penuh. Mereka dapat segala-galanya, bukan penuh saja. Saya tak tahu perk as a minister. Di rumah seorang menteri itu, dia ada 2 orang tukang masak. Dia ada 1 orang orderly, tukang angkat makan ni. Ini rumah menteri ni. Dia ada 1 orang tukang dobi. Dia ada 1 orang tukang kebun. Dia ada 2 orang driver. Dia rumah dia dijaga oleh pihak polis 24 jam kawalan. Dia ada driver, isteri dia pun ada driver. Dia pergi ke beli baju apa semua, setahun sekali dia tukar kod apa semua tu, kerajaan tanggung. Pinggan mangkuk pun kerajaan tanggung. Memanglah sedap jadi menteri. Ya, tapi masalah sekarang ni, kamu jadi situ, kamu berasaskan pada apa? Jangan ingat kamu tu hebat. Kalau hebat, banyak profesor di luar. You are a minister not because of the merit. You become the minister because of the party. Sebab kamu mewakili parti. Kamu menang kerana parti. Kalau tidak, kamu dilihat seperti kata-kata yang ada dalam Parti Pribumi itu. Kamu melompat, sokong PBM. Tak banyak beza.
Kamu tidak beza kamu dengan Azmin Ali. Tak ada beza kamu dengan Datuk Mustafa Muhammad. Tak ada beza kamu dengan Hamzah. Tak ada beza kamu dengan Wabi Rosso dan sebagainya. Tidak ada perbezaan. Kerana kamu takut nak memperjuangkan soal parti. Kenapa? Oh, Tuan Budi, tak bolehlah dia Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri, dia pun manusia biasa juga. Pemikiran dia pun terbatas. Dan sekarang you pun tahu juga. Perdana Menteri cuma ada dalam mesyuarat kabinet. Tanya terus lah Yang Muhammad. Sir, I would like to ask you one thing. Apa dia? Ini yang UMNO tuntut ni, kumpulan Wan Sembilan Pekerja ni, apa cerita? Saya mewakili parti. Mungkin kerana itu, you are out from my cabinet. Okey, buat press conference. Saya disingkirkan dari kabinet kerana saya memperjuangkan soal kumpulan Wan Sembilan Pekerja. Barulah kamu hero. Barulah kamu dia layak sebagai pemimpin. Ini nak jumpa gaya macam mana? Jumpa orang dekat kawasan, jangan risaulah, percayalah kat saya. Percaya apa benda? Sistem monitoring pun tak berani nak tagas dengan Tengku Zafrul. Takkan itu pun kita nak ajar. You menteri. Jadi menteri cak ayam. Kalau orang kata kamu menteri cak ayam, kamu marah. Saya kalau yang baik, kita kata baik. Nah, ini keadaannya, gambarannya, saya melihat bahawa kita ni, negara kita ni dipimpin oleh mereka yang tak tahu dia itu pemimpin. Itulah menteri-menteri yang tak dilantik oleh rakyat. Itulah jadi macam bercelaru. Saudara Shah Offspring. Saya tak tahu lah, tapi mereka dilantik oleh rakyat sebagai ahli parlimen. Soal parti lain. Soal parti tadi yang menang itu parti Keadilan. Jadi berlaku beberapa langkah persyaratan dan sebagainya. Yang orang Keadilan kata berlaku pengkhianatan. Itu soal mereka, kita tak nak campur. Tapi akhirnya UMNO menyokong, membentuk satu kerajaan. Itu kerajaan yang di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kemudian mereka mengatakan bahawa ini kerajaan Perikatan Nasional. Okeylah, tak ada masalah kau nak sebut kerajaan perikatan ke, bantailah. Tak ada masalah. Tapi jangan lupa, pendukungnya adalah UMNO. UMNO waktu itu ada 42 kursi. Tanpa 42 kursi daripada ahli-ahli Parlimen UMNO, tak merasalah Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jadi kamu nak takut dengan dia pasal apa? Dia cuma ada 6 kursi. Saya tidak suruh kamu bully dia sebagai Perdana Menteri. Tidak. Tapi apa yang diperjuangkan oleh UMNO mesti diteruskan. Mesti ada kelangsungan. Jangan, tak boleh dia Perdana Menteri. Sir. Ini perangai lama dulu. Perangai waktu UMNO, daripada UMNO Perdana Menteri, tak berani. Kalau waktu dulu tu Dr. Mahathir. Apa kata Dr. Mahathir? Yes, sir. Mak Bak kata Sami Belu, apa keluar mulut Datuk Seri? Wangi serupa bunga, serupa emas. Bodik buat apa? Zaman itu sudah berakhir. Now zaman reality. Rakyat nak tengok. Kamu kena ingat, kamu mewakili UMNO di peringkat parlimen kamu. Kamu ada kawasan. Macam apa ini, saudara Samsul Nasarah. Rakyat nak tahu. Tapi bila kamu berani buat keputusan, kerana adanya COVID-19, adanya PKP, kerana ada perintah darurat, maka kementerian saya, Kementerian Tenaga, Kementerian Tenaga mengarahkan supaya TNB boleh ditangguhkan selama 6 bulan. Baru rakyat seronok. Oh yes. Jadi bagaimana dengan orang ni? What are you doing there? Apa yang anda lakukan? Takkan nak menangis? Kebijakan sikit menangis. Kita tak mahu begitu. Kita mahu walaupun... Kena ingat, UMNO pernah ada menteri wanita seperti Rafidah. Akhirnya, apa kata Mak Sabu? Makcik lampah apa kena. Popet. Dia berani. Dan kalau nak ikutkan, Ketua Wanita, Noraini, lebih hebat daripada Tan Sri Rafidah. Sebab Dr. Noraini ada doktor, PhD. Rafidah tak ada, cuma dia keluar sains Melaya saja. Tapi kenapa tak ada keberanian macam tu? Cakap, no, ini wanita. Kena ingat ni. Saya kena mengelakkan tidak berlaku ini masalah rumah tangga apa semua. Ini sepatutnya begitu. Saya tak okeylah, Timbalan Menteri kita kata okeylah. Macam Saudara Shah. Okey, tapi you kena bercakap juga. Kerana you dilantik sebagai Timbalan Menteri Kewangan. Jiwa pemuda you mana Shah? Where are you? Pemuda ini berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki juga. Kenapa takut dengan Tengku Zafrul? You wakil rakyat yang sah.
You ada legitimate daripada Tengku Zafrul. Dia boleh cakap bahawa saya Tengku, you as minister. Bertekarlah untuk apa yang dituntut oleh UMNO. Bila kalam begini, sia-sialah Datuk Najib izinkan kamu bertanding sebagai ahli parlimen di Paya Besar. Kerana waktu itu Datuk Seri Najib mengizinkan kamu bertanding ahli parlimen di Paya Besar, pujuk Datuk Tajuddin. Tak apalah Datuk Tajuddin, biarlah ini kita jaga anak muda kita ni yang boleh diangkat kerana ada latar belakang pendidikan yang baik, kita boleh jadi pemimpin masa depan. Tunjukkanlah kepimpinan kamu, mesti berani. Saya tak suruh bersikap korang aja. Tapi nyatakan, Tengku Zafrul, saya sebagai Timbalan Menteri, macam mana saya nak balik ke kawasan saya? Macam mana saya nak berhadapan dengan ahli-ahli pemuda? You kena tahu pemuda UMNO. You kena tahu culture dalam UMNO ni. So you kena tegas dalam keadaan begini. We have to call. Mesti ada wake up call. Ini tak ada wake up call. Saya merasa dalam keadaan begitu, bila tanya dia, itu hari saya jumpa kat Parlimen. Saya jumpa. Wabi, macam mana ni? Oh, no. Kita Kementerian Kewangan ada menyediakan tempat lah. Ada satu pejabat di Bank Negara. Jadi sesiapa yang ini, yang tak dapat apa semua, bolehlah berhubung dengan Bank Negara. Ada satu kaunter, ada talian. Mereka akan tangani masalah itu. That is not the answer. The answer is yes. I already instruct. My minister already instruct Bank Negara to come up with a solution. Solutionnya, kita nak mewujudkan moratorium selama 6 bulan. That's all. That is minister. Baru ada kualiti menterinya. Kalau tidak, macam mana? Kalau orang kata menteri ni bohong. Bila Perdana Menteri bercakap apa yang dia ucapkan dalam bajet, maka orang banyak balun. Saya bersimpati, bukan saya tak simpati. Kalau saya keluar Malaysia, kalau pergi ke Jakarta ke, kalau pergi ke England ke, orang kata Perdana Menteri saya akan mengamuk. Oh, he's my Prime Minister. You cannot say that. Tapi realitinya macam mana? Realitinya. Cuba kita lihat apa yang berlaku di Amerika. Biden naik saja sebagai Presiden of Amerika, 17 perintah larangan yang dibuat oleh Trump diubah. Sebab dia kata selama ini berlakunya penindasan kaum, berlakunya begitu, berlakunya begini. 17 enactment yang dibuat oleh Trump, saya batalkan. Itulah nama pemimpin. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Jaga diri saya, jangan keluar, duduk di rumah. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Kita adalah warga cinta damai. Sekian, terima kasih. Selamat malam.